Alhamdulillah kita pagi ni dapat bertemu lagi untuk menyambung kuliah Sahih Bukhari yang terhenti agak lama, 2 tahun lebih. Dan nota ni yang kita bincang dulu, nota ke-8 tu belum habis lagi. Mana-mana ada tu boleh pakai nota tu. Kita telah sampai ke muka surat 1102 situ. Saya pun tanda situ, iaitu bab ke-48, dan hadis di bawahnya iaitu hadis 684. Jadi penomboran ini sebenarnya bukanlah suatu yang muktamad lagi, sebab kita mengambil kira yang dulu. Tidak betul-betul tepat. Hanya untuk nota ini saja. Kalau kita tengok Sahih Bukhari dengan syarah Fathul Bari dan lain-lain, nombor tu lain. Sebagai contohnya kita tengok ni, umpamanya Fathul Bari kita telah masuk sini ni juzuk 2 dah ni. Kalau kita tengok di sini 984 sama. Ada juga yang tidak sama Jadi hadis ni sama lah. Kita masih lagi duduk bincang tentang solat dengan berjamaah. Solat berjamaah. Imam dengan makmum. Sekitar itulah bab ke-48. Terlebih dahulu sebelum kita bincang tu, mari kita baca, tengok dulu apa yang tertulis di dalam Sahih Bukhari. Bab man dakhala liyaqumma an-nas faja'a al-imam al-awwal fata'akhkhara al-awwal aw lam yata'akhkhar jazat salatuhu. Fihi Aisyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang tidak ada nota tu boleh tengok sini kan? Boleh tengok sini. Fihi Aisyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik 'an Abi Hazim ibn Dinar 'an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك kalau kita baca secara terpisah begitulah, an umkuth makanak. Kalau kita baca sambung, animkuth makanak. Farafa'a Abu Bakr radhiyallahu anhu yadayhi fa'amidallah ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dhalik. Thumma istakhara Abu Bakr hatta istawa fi as-saff وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق
Kalau kita baca sambung, aktsartumut tasfiq, man rabahu syai'un fi salatih falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi atau iltafata ilaihi, boleh. Wa innamat tasfiq lin nisa, wa innamat tasfiqu lin nisa. Kita balik semula tempat tajuk tadi, sebab hadisnya ada bab orang yang mengimami orang ramai bersalat, lalu imam sebenar, yakni imam ratib, datang. Imam yang pertama boleh saja mundur atau tidak. Boleh kalau nak mundur ke belakang ataupun tidak. Salat tetap sah. Berhubung dengan masalah ini, ada riwayat Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ni Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke daerah Bani Amr bin Auf untuk menyelesaikan masalah, yakni perselisihan di antara mereka. Kemudian tiba waktu salat, yakni salat asar. Lalu muazzin datang menemui Abu Bakar seraya berkata, "Apakah engkau bersedia memimpin salat berjamaah? Kalau bersedia, maka aku akan melaungkan iqamah." Abu Bakar menjawab, "Ya, boleh." Maksudnya ya, maksudnya boleh. Maka Abu Bakar memimpin salat. Tidak lama kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang-orang sedang melaksanakan salat. Lalu baginda menyusup masuk ke dalam saf. Terus para jemaah bertasfiq, yang menepuk satu tapak tangan ke belakang tangan yang satu lagi. Itu tasfiq. Kita baca dulu, lepas itu kita bincang insyaAllah. Abu Bakar biasanya tidak berpaling ketika bersalat, tetapi setelah mendengar suara tepukan semakin banyak, beliau berpaling. Terus beliau nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ada di belakangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat yang maksudnya, tetaplah kamu pada kedudukanmu, animkuth makanak. Lantas Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah kerana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian Abu Bakar mundur dan masuk ke dalam saf, yakni saf pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula maju ke hadapan dan meneruskan salat, yakni sebagai imam. Mana berganti imam lah. Setelah selesai bersalat, baginda bersabda, "Wahai Abu Bakar, wahai Aba Bakrin, wahai Aba Bakar, apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan agar kamu tetap pada kedudukanmu?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah patut bagi anak Abi Quhafah memimpin salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Mengapa kamu tadi banyak bertepuk tangan? Sesiapa menjadi makmum lalu ia merasa ada sesuatu yang tidak kena dalam salat, ia hendaklah bertasbih. Kerana apabila ia bertasbih, imam akan memperhatikannya. Sesungguhnya bertasbih, yang bertepuk tangan belakang tangan itu untuk wanita. Untuk wanita maksudnya menarik perhatian seseorang di luar salat. Itu amalan ataupun cara orang perempuan lakukan. Itulah. Lepas ni kita masuk bab lain pula pada sebab ni ya. Bab 48. Sebagaimana biasa, kita nak faham apa ni tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari.
Sebab di situ terletak fiqh dia, kehebatan dia, kebijaksanaan dia, beza dia daripada orang-orang lain duduk di situlah. Kalau kita tak bincang tu tak nampak lah pandangan dia, pendapat dia. Sebab itu kalau kita belajar mukhtasar Sahih Bukhari atau tajrid Sahih Bukhari, dia tak akan lengkap. Sebab apa? Dia hanya ada tajuk, lepas tu tak bincang ke tajuk. Tak bincang tajuk tu. Yang adanya hadis. Kalau ada komentar Imam Bukhari di sana sini, mana tak ada dah. Jadi kita akan nampak tak ada beza mana lah Imam Bukhari ni, Sahih Bukhari ni dengan kitab-kitab lain. Sebab hanya hadis dia saja ada. Ada juga yang dia ambil ringkas, tajuk tu ringkas. Ada juga dia ubah sikit sebanyak, setengah-setengah tu. Maka dia larilah, lari daripada kitab hak asal. Ini mana memang lengkap lah, kita tak buang. Kira-kiranya satu pun tak buang. Bahkan kalau ada perbezaan nuskhah misalnya, di dalam nuskhah yang kita pakai ni ada, dalam nuskhah lain tak ada, itu pun kita masukkan. Yang khilaf macam itulah. Sebab ada dalam Bukhari ni, kita ada hadis dalam nuskhah ni ada, dalam nuskhah ni tak ada. Kita ambil juga yang tu. Cuma dengan bagi tanda tertentu lah, supaya tidak lari dari segi penomboran itu biar sama. Penomboran ini pun macam-macam. Ada orang yang buat, ni kemudian ni Imam Bukhari dulu tak buat. Ni kalau ada nombor bab, nombor hadis, orang sampai dulu dia tak ada benda-benda gitu. Bukan tak ada nombor tu ada, tapi dia memang kitab dia tak tulis gitu. Orang kemudian ni banyaklah mengemas kini kan. Dengan bubuh nombor. Kalau dulu tak ada baris, semua tak ada baris. Hadis dia pun tak ada baris, tajuk pun tak ada baris. Kemudian dia ada pula edisi mashkul, dia pakai mashkul yang berbaris, ada yang tidak berbaris, ada yang ada ta'liq, ada yang tak ada ta'liq, ada tahqiq, macam-macam lah. Walau bagaimanapun, kalau ada hak asal tu, itulah yang terbaik. Ada baris kau tak ada baris, ada nombor kau tak ada nombor kau. Kalau pakai yang asal, yang ni semua sekali lah, itulah yang terbaik. Sebab apa? Di situlah terletak fiqh Imam Bukhari. Atau kalau kita nak tahu mazhab dia ke, pandangan dia ke, apa yang dia faham daripada hadis itu, pengajaran dia ke, kita boleh tahu daripada tajuk dia. Baiklah, kita tengok apa maksud tajuk ini. Sebab kalau kita baca kitab-kitab syarah ni, tidak semua dia bincang tajuk ni. Tidak semua kitab lah. Walaupun dalam bahasa Arab pun. Jadi dengan itu tak berapa nampak lah kelebihan itu. Umpamanya di sini, ini Fathul Bari. Fathul Bari, dia ada bincang sikit ni. Lepas tu terus hadis. Tajuk bab tu tak ada bincang, tak ada bincang. Tajuk bab. Jadi kalau kita nak tahu perbincangan tajuk bab ni, tak pada kitab lah. Molek juga ada ni, kita guna ni, saya bila tunjuk tu nampak kan, nampak. Ni Fathul Bari. Ni kan ni ada nombor-nombor bawah ni. Nombor-nombor bawah ni ada asalnya tak ada. Ni kemudian belakang bagus lah ni. Dia panggil dia atraf hadis, isyarat kepada hadis-hadis yang lebih kurang serupa dengan hadis ni. Ada banyak tempat lah kita boleh tahu, banyak tempat. Dengan begitu mudah kita nak cari. Mungkin beza lafaz dia, ada ringkas, ada hak panjang, kita boleh tahu. Itu faedah dia. Hak cara baru ni banyak lah, comel lah. Ni macam haddatsana, akhbarana, lengkap. Lengkap. Ada sebut. Kalau dulu, kitab dulu setengah-setengah tu sana saja. Kepada orang tak biasa, kemudian sana ni dah. Haddatsana tu sana saja.
Akhbarana tu ana, mungkin dibaca ana, bukan ana akhbarana. Jadi dia jelaskan. Ini hak kemudian. Hak Imam Bukhari buat dulu tidak begitu. Ataupun nun alif na saja. Na tu bukan na, haddathana lah maksudnya. Gitu cara dia. Misalnya kita tengok sini untuk maklumat lah, untuk maklumat. Dan bela-bela tu kalau ada kemampuan kita boleh cari kitab tu kalau nak. Ni misalnya Fathul Bari, ini Fathul Bari. Baik, kalau kita nak tengok ni tajuk, ni perbincangan tentang tajuk. Yang khusus bincang tentang tajuk, adapun hadis dia tu dia tak bincang. Ini kitab ni. Saya nak tunjuk. Al-Abwab At-Tarajim. Dia ada 2 jilid lagu ni. Kemudian cetak, kemudian ni jadi 6 jilid. Tajuk saja, bincang tajuk saja. Ni bab man dakhala liya umman nas ilah. Ini bincang tentang tajuk. Maknanya apabila saya nak buat ni, mana saya tengok ni, tengok tu banyak kala lah. Banyak kala. Dan benda ni telah saya buat. Apabila jadi buku tu, kita nak buat buku, memang saya buku semua lah. Misalnya rujukan ini mana, rujukan ni mana. Kalau dalam nota ni tak perlulah buku semua kan, sebab kita nak ringkas. Contohnya misalnya saya nak tunjuk ni, Alhamdulillah dah cetak dah, tapi tak banyak habis dah pula. Ini jilid 1 ni. Kalau kita tengok PDF, comel lagi. Lepas tu ada atraf dia, ada atraf nota. Ni ada rujukan ni, rujukan. Kalau kita ambil ni, sama lah bila jadi kita buat buku, kena kemas sikit lah macam ni. Ni perawi-perawi yang ada dalam jilid 1 ni, hadis nombor berapa, hadis nombor berapa. Bila tarikh lahir, jadi kita tak ulang dah lah. Bila sebut dalam kitab tu tak ulang. Tengok di indeks perawi tu, di indeks perawi. Begitu juga di sini misalnya ada rujukan. Setiap perbincangan tu ada rujukan macam ni. Ni rujukan sesekali tu sesebda tu, ada rujukan. Cuma dalam nota ni kita tak bubuh lah rujukan tu. Begitulah seterusnya. Dalam nota ni sekadar ni dan banyak lagi lah rujukan-rujukannya, banyak lah. Boleh tengok situlah contohnya. Kalau dalam apa ni, ni dalam ni boleh tengok perbincangan itu, sosok perbincangan itu, begitulah. Jadi kita nak bincang tentang tajuk ni. Tajuk ni, begitu juga tajuk tu pun saya bagi rujukan juga, sebab bukan ambil setempat. Kalau tengok misalnya tajuk ni, kadang-kadang ada dalam Fathul Bari, ada bincang-bincang. Macam saat ni, hampir-hampir tak ada dalam Fathul Bari perbincangannya. Ni Fathul Bari ni sikit sangat. Bab man dakhala ay ila al-mihrab mathalan liya umman nas faja'a al-imam al-awwal ay ar-ratib fata'akhkhara al-awwal ay ad-dakhil fakullu minhuma awwal bi'tibar. Tak apalah, itulah. Wal ma'rifah idza u'idat kanat 'ain al-ula illa biqarinah wa qarinatu kaunha ghayraha huna zahirah. وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة. Itu fihi Aisyah. Ini saja perbincangan tentang tajuk, sikit sangat. Jadi tidak memuaskan hati dah kira-kira ni. Padahal Hafiz Ibn Hajar tu banyak juga tempat-tempat yang dia bincang tentang tajuk bab tu. Nak banding dengan syarah-syarah yang lain tu. Al-Aini ada juga bahas. Al-Aini ada juga. Setengah-setengah tu tak ada bahas langsung. Di dalam tajuk bab ke-48 ini, perkataan al-awwal yang pertama tersebut pada 2 tempat. Pertama pada kata Imam Al-Bukhari, faja'al imamul awwal. Yang dimaksudkan dengannya ialah imam ratib.
atau imam sebenar. Imam ratib atau imam sebenar. Itu maksud al-awwal. Faja al-imamul awwal. Keduanya, pada kata beliau fata'akharal awwal. Dia boleh jadi keliru sebab dia guna al-awwal belaka. Di sini pula yang dimaksudkan dengan al-awwal ialah naib imam, iaitu orang yang diminta menjadi imam sementara oleh imam sebenar atau imam ratib. Kesimpulannya ialah jika imam ratib kerana sesuatu sebab hendak pergi ke mana-mana dan ia menugaskan seseorang sebagai penggantinya menjadi imam jamaah untuk sesuatu sembahyang ketika ketiadaannya, tiba-tiba ia datang semasa penggantinya sedang memimpin salat. Apakah langkah yang harus diambil dalam keadaan itu? Imam Bukhari mengemukakan dua langkah yang boleh diambil dalam keadaan itu. Cuba tengok. Mereka yang tajuk dia, tetapi kalau kita perhati dia ada sebut dua langkah yang boleh diambil oleh imam yang menjadi pengganti itu. Yang menjadi pengganti itu. Imam ratib maksudnya imam yang asal, imam yang sebenar, yang dilatih. Seperti tempat kita ni pun, imam ratib tu dalam bahasa Arab salah satu maknanya gaji. Mana imam bergaji lah. Yang ditugaskan dia tu kira-kiranya jadi imam rasmi. Ratib tu. Ratib ni kalau kita banyak makna pula. Ratib tu lah kita kata dah. Ratib tu jadi bahasa kita tu. Tak ada kerja lain, dia kata ratib tu lah. Ratib lah juga. Ratib. Jadi banyak makna ratib itu. Di sini maknanya imam rasmi, imam hak sebenar. Banyak benda lah kata bahasa Arab dalam bahasa Melayu dia tak kira. Muka kita pun lama ke Islam. Jadi pengaruh dia tu meresap lah dari semasa ke semasa. Ratib ni awal lagi. Al-awwal, itu awal lagi. Itu pun jadi Melayu juga. Fata'akhara, ta'khir, mentakhirkan. Daripada ta'akhara, akhara, yu'akhiru ta'khir, mentakhirkan jadual itu. Misalnya bahasa Melayu banyak sangat lah daripada bahasa Arab ni. Kalau imam tu dia lantik lah, dia suruh seseorang ganti dia tak ada, dia pergi mana-mana lah kita kata. Jadi imam rasmi, imam hak sebenar, kalau pergi itu dia mari itu selesai dah sembahyang, tak ada apa lah masalahnya. Tapi kalau dia mari itu dia tengah sembahyang, apa yang patut dilakukan? Ini untuk utamanya hak jadi tu imam lah. Kena tahu lah. Kena tahu. Dah jadi makmum pun kena tahu juga lah. Maka kejut pula apa lah tu dah. Biasa mana duk main lagu ni dah. Hak ni turun, hak ni naik dah. Hak boleh isyarat pula, isyarat. Boleh isyarat. Boleh ke tidak isyarat gitu? Ni sembahyang ni, sembahyang fardu lah. Semua ni ada berlaku. Dan pergerakan tu setara mana pula boleh. Hundur. Lepas tu Nabi masuk tu masuk lagu mana? Daripada mana? Orang duk sah dah penuh dah kan? Dia masuk lagu mana? Itu semua menjadi panduan kepada kita. Lelaki kau, perempuan kau sama. Keadaan mana kita kalau duduk di belakang boleh meredah saf-saf tu. Lagu mana cara nak masuk tu? Itu semua ni ada lah. Ada di dalam kitab-kitab ni. Yang istimewanya kalau kita hadis ni dia cerita Nabi. Dan itulah panduan utama kita. Cerita Nabi dan apa yang disahkan, ditakrirkan oleh Nabi SAW. Imam Bukhari mengemukakan dua langkah yang boleh diambil dalam keadaan itu. Satu, naib imam mundur ke saf di belakangnya. Itu satu cara. Boleh. Tak payah dia berhenti lah. Tak semula sembahyang dah. Dia mundur ke belakang, masuk dalam saf yang pertama. Sementara imam ratib atau imam sebenar pula naik menggantikannya. Jadi dia imam ni sebenar ni naik duduk saf pertama dulu. Lepas tu dengan apa isyarat, apa-apa isyarat lah, seperti akan disebutkan nanti. Kalau di sini dia tepuk tangan, tasfiq.
tasfiq gini ya. 2 jari saja. Bukan banyak. Gitu. Kalau mazhab Syafi'i jangan 3 mata dah. Gitu. Setengah tu ya. Kalau gini dekat, jadi mainnya pula. Main pula tak sesuai. Gini tasfiq. Ataupun 4 jari boleh. Gitu. Tapi ini Nabi tak bagi, tak kena. Kita tahu daripada hadis ni lah. Dia suruh lagu mana kalau berlaku apa-apa masalah, dia suruh tegur dengan tasbih. Subhanallah. Kita kata gitu. Jangan dibuat gitu. Tapi kalau dibuat gitu sah kan? Sah. Tidak batal. Sebab daripada hadis ni juga. Itu istimewa kita belajar hadis ni, kita boleh tahu. Sah ke tidak? Nabi tak suruh sembahyang semula dia mati. Lepas tu ya, kau semua tu 2 kali. Sebab tu Imam Ahmad kata tu nak 2 kali lebih pun boleh. Kata dia. Jangan jadi kau mener. Jadi kau gurauan dalam sembahyang. Itu tak boleh lah. Kalau lebih daripada tu pun boleh. Sebab apa? Tak ada ditanya. Siapa dia lebih daripada 2 kali? Itu pegangan dia. Cara imam-imam ni faham. Adakah dalam hadis mana-mana sebut tanya siapa dia lebih daripada 3 kali batas maya dia kena mayang mudah? Ada kalau begitu? Tak ada. Tak ada. Itu pegangan dia. Kalau Imam Ahmad tu dia bukan sekadar ni saja tepuk tangan, jalan tu tunggu menunggu, tidak berhenti, 2 langkah berhenti, lepas tu 2 langkah berhenti, tak mungkin. Je tu jalan. Boleh dia. Tak batal lagi sembahyang. Apa kita nak buat lagu mana? Betul lah penting bila kita belajar ni, hadis ni, kita tidak belajar semazhab sebenarnya. Apabila nak faham hadis tu, umumnya kita hadis mana-mana begitu, dia akan sebut macam-macam mazhab. Asalkan kita tahu, kita nak pilih mana tak apa. Kita nak pilih mana boleh. Asalkan kita tahu. Jangan buat dengan tak tahu. Lepas tu kita kata, nyada lah tu imam mana-mana ya, tu dah. Lagu tu tak boleh. Itu tak boleh. Kena pasti dah. Apa kita nak tahu mana? Kita tak boleh baca kita Arab. Orang yang kita percaya lah. Orang yang kita percaya dia royak. Misalnya saya royak. Ni ada buku. Saya tulis. Boleh ke bahasa Melayu? Apa yakin dengar pula mengajar pula dah. Sekarang ni lagi senang lah. Ada buku lagi, ada rakaman lagi, boleh tengok jelas. Lepas tu selama-lama tak ada siapa kata tegap. Memang betul lah. Tak ada siapa kata tegap. Tak betul dia mengajar aku misalnya salah tu. Tak ada. Kita yakin dengan dia. Dan orang semua pun kata dia bagus, memang dia kemah. Kita kata kan misalnya dia memang alim, kita kata boleh pakai. Itulah ikutan kita. Biar pasti. Jangan tak pasti. Jangan kata Islam ni luah dah. Banyak mazhabnya ada lah tu. Lagu tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Ikut mana-mana pun tak boleh. Dan kalau kita tidak tahu dia royak tu, kalau kita tahu lagi jelas lah dia, ini mazhab ni, mazhab ni lagi jelas lah. Kalau kita tak tahu dia royak berdasarkan mazhab apa, tapi jelas dia royak, boleh pakai. Gitu. Sementara imam ratib atau imam sebenar pula naik menggantikannya. Alasannya ialah naib imam ditugaskan memimpin salat semasa ketiadaan imam sebenar sahaja. Suruh ganti tu sementara dia tak ada. Jadi kalau dia ada, tak boleh lah, habislah ganti tu. Jadi dia kena turun lah. Sekarang imam sebenar sudah ada, maka habislah kuasa mengganti imam sebenar yang ada pada naib imam. Itu alasannya. Bagi orang yang kata kena mundur, kena turun. Yang kedua, apabila naib imam telah memulakan salat jamaah dengan izin imam sebenar, dia tidak perlu mundur ke belakang lagi, walaupun imam sebenar datang pada masa itu. Apa yang harus dilakukan oleh imam sebenar hanyalah mengikutnya seperti makmum-makmum yang lain. Itu langkah yang kedua.
Imam Bukhari sebenarnya adalah tajuk dia kita baca rekat tadi. Dua-dua tu ada. Cuba perhati mula. Dua-dua tu ada. Tetapi nak perhati tu, nak faham gitu tu dia kena memang orang yang ahli lah. Kalau dia tak nampak, kalau dia tak nampak, ni kita pergi sidah lah. Kita kata hak pergi sidah. Hak pergi sidah. Bagi Bukhari, kedua-dua cara itu boleh dipilih. Ini kita faham pendapat dia. Kedua-dua cara itu boleh. Sembahyang orang-orang yang mengikut salah satu daripada dua cara itu sah bagi dia. Sebab gini, ada juga yang kata tak boleh. Kalau kita nak pakai hak boleh tu, kita kena tahu siapa kata boleh. Alasan Bukhari ialah dua hadis. Alasan yang dia kata boleh kedua, nak pilih yang mana boleh. Ni dia ada alasan dia. Dua hadis. Ini alasan dia kepada orang-orang yang alim, imam mujtahid seperti Imam Bukhari lah. Kalau kita orang biasa, dia tak tahu tak apa hadis tu, kita tahu hanya boleh. Kita memang ngaji dah jelas, ingat molek, tak keliru. Boleh, tak apa. Gitulah. Tak perlu tahu siapa dia, mazhab siapa. Tak perlu tahu. Kalau tahu lagi molek lah. Pertama ialah hadis Aisyah. Lihat hadis ke 683 sebelum ni. Ini 684 yang telah dikemukakan di bawah bab sebelum ini. Lihat bab ke-47. Di dalamnya tersebut, falamma ra'ahu Abu Bakr istakhara fa asyara ilaihi an kama anta. Bila Abu Bakar nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia pun hendak mundur. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarat kepadanya supaya terus berada pada kedudukannya. Jadi bila Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar nak mundur, dia mana teruskan. Kamu duduk sini, tak payah mundur lah. Gitu, dia isyarat. Jadi isyarat gitu tak batas semuanya. Itu kita tahulah. Nabi SAW dia tidak tulis kitab. Tak ada kitab. Tapi semua perbuatan dia tu ada dalam hadis. Kita panggil hadis. Itulah jadi panduan. Setiap gerak kiri dia tu tengok. Orang faham maksud dia duduk tu. Daripada isyarat Rasulullah SAW supaya Abu Bakar terus berada pada kedudukannya, dapat difahami bahawa naib imam tidak perlu mundur. Walaupun imam ratib telah datang dan telah berada di belakangnya, apa yang harus dilakukannya ialah terus menjadi imam hingga ke akhir. Itu buktinya. Sebab Nabi buat gitu. Maknanya kalau dia ikut Nabi boleh. Kalau tak boleh, mesti Nabi buat gitu. Ini isyarat semua tetap di tempat kamu. Dia tidak kungit mari. Dia suruh maksudnya tetap dan difaham isyarat itu. Kalau kita nak kata, boleh ke tak? Boleh kalau tak semayang lagi. Ni imam ratib lah mari tak semayang lagi, tak takbir lagi. Waktu nak undur, tak undur. Boleh tak? Tapi bila semayang tak boleh kecek gitu. Bila semayang, ada yang kata tak undur, ada yang kata begitu. Isyarat saja. Isyarat boleh. Isyarat boleh. Kalau tak bolehnya kecek. Dalam semayang tak boleh. Arah kau gapo kau tak boleh. Batas semayang. Di dalamnya juga tersebut, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hida'a Abi Bakr ila jambih. Lalu Rasulullah SAW duduk di samping Abu Bakar sejajar dengan kedudukannya. Ini cerita peristiwa ni Nabi hanya duduk semaya sambil duduk. Sejajar tu mana dekat sama lah. Daripada kenyataan ini dapat difahami bahawa imam ratib juga boleh naik ke hadapan untuk menggantikan naibnya. Sebab itu, sebab ada Nabi buat gitu. Kalau imam nak turun, imam pengganti tu nak turun, imam ratib sekat dia tak siwi turun dan dia tak turun, boleh juga.
Sebab Nabi buat gitu isyarat. Ada juga kalau hadis sebelum pada ni lah dia sebut duduk di sebelahnya. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar duduk di situ lah. Jadi makmum lah. Nabi pula jadi imam. Jadi orang di belakang ni ramai, tidak seperti kita sikit je. Sebaris pun tak penuh kan. Dia penuh belakang ni tengok. Sayyidina Abu Bakar yang berdiri lah, Nabi duduk tu tak nampak pergerakan. Nabi rokok dah ke lagu mana ke. Orang nampaknya Abu Bakar. Tapi hak sebenarnya ia jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada kenyataan ini dapat difahami bahawa imam ratib juga boleh naik ke hadapan untuk menggantikan naibnya. Dalam keadaan ini naib imam hendaklah mundur ke saf di belakangnya. Kalau saf di belakang penuh, tak payah mundur, duduk situ. Cuma imam depan sikit ya. Seperti kalau kita semaya dua orang kan. Setara mana sangat. Beza buku lali sikit je di belakang boleh dah. Boleh dah, tidak akan mengganggu sah di belakang. Tidak akan mengganggu sah di belakang. Tak boleh nak sujud sebab ada ni pula mundur ni. Tak akan berlaku begitu. Jadi imam tu naik ke depan sikit lah, supaya ia jadi imam dulu tu mundur sikit, dan ia tidak mengganggu sah di belakang. Tapi kalau saf tu agak renggang, yang seeloknya dia masuk saf gitu. Imam mustakhlaf, imam yang dilantik lah menjadi pengganti itu. Dalam keadaan ini naib imam hendaklah mundur ke saf di belakangnya untuk menjadi makmum seperti orang-orang lain. Dengan hadis itu terbukti mazhab Bukhari bahawa kedua-dua cara tersebut dibolehkan. Inilah mazhab Bukhari ya. Boleh kedua. Sebab ada mazhab imam lain tak boleh. Dan kalau kita tengok hadis ke 684 ni, kedua-dua benda tu ada. Kedua ialah hadis ke 684 di bawah bab ke-48 ini. Peristiwa yang tersebut di dalam hadis ke 684 di bawah bab ini telah berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Ini peristiwa yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Kita tahu mana? Daripada riwayat-riwayat yang banyak-banyak tu, kalau kita perhati, kalau benda-benda gini, istimewa gini, dia Hafiz Ibn Hajar Fathul Bari sangat istimewa. Gitulah berdasarkan pengalaman saya tengok, benda-benda gitu, riwayat-riwayat tu banyak. Tapi kepada orang tidak mendalami sebenarnya, dia mungkin jadi serabu. Sebab itu saya tidak ikut sepenuhnya cara lagu tu. Tidak ikut sepenuhnya. Ini berarti dalam masalah ini Imam Bukhari, cuba kita tahu. Jadi kita tahu kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i sendiri lagu tu dah sebenarnya. Ini berarti dalam masalah ini Imam Bukhari sependapat dengan Imam Syafi'i dan At-Tabari. Dan inilah pendapat yang masyhur dipilih oleh tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Boleh kedua. Bukan khusus untuk Nabi. Bila-bila imam mana-mana pun boleh buat itu. Antara imam ratib dengan imam yang menggantinya. Gitulah caranya. Tapi tak apalah, kalau kedua-dua tu memang imam ratib dah, kan, setengah masjid tu 2, 3 imam, tak payahlah. Ni kalau salah seorang imam ratib, yang seorang lagi bukan ratib, ginilah, boleh pakai kedua-duanya boleh. Mereka juga mengharuskan kedua-dua cara tersebut. Imam Tabari gitu, Imam Syafi'i gitu juga. Tetapi jumhur ulama, kita nampak banyak dah, Imam Bukhari, Tabari lagi, Imam Syafi'i lagi. Waktu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ramai. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf juga. Bukan semua ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat boleh. Ada juga yang mengatakan tak boleh. Kalau imam ratib dia mari kemudian, dia ikut sajalah. Tak perlu dah, tak boleh dah imam yang menggantinya itu mundur ke belakang, tak boleh. Tapi ayat masyhur
Itu pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dia begini. Ini kita adil. Kalau kita pergi kepada kitab fiqh, kalau fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi lain pula, fiqh Maliki lain pula. Ada hak sama, ada hak tak sama. Banyak juga hak tak sama istilah-istilah dia tu. Kalau kata pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, apa makna? Itu kalau orang yang mengaji kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, dia faham. Dia faham. Masyhur ni, kita ingat masyhur ni masyhur lah. Masyhur gitu. Dah ke gitu masyhur tu. Masyhur tu pendapat Imam Syafi'i yang dinukilkan daripada Syafi'i. Imam Syafi'i sendirilah. Yang mana dia tu kuat, khilaf dia. Pendapat yang bercanggah dengannya tidak kuat. Itu makna masyhur. Dia ada istilah sendiri. Kalau kata azhar, inilah yang azhar dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya pendapat tu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dan khilaf dia pendapat yang berlawanan dengannya juga daripada Imam Syafi'i. Tetapi hak pendapat yang berlawanan ini dalil dia kuat juga. Itu azhar. Dia beza tu. Kalau dia kata ini adalah satu wajah dalam mazhab Syafi'i, satu wajah. Wajah tu maknanya pendapat tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Itu makna wajah. Bukan pendapat Imam Syafi'i sendiri. Lepas tu dia kata inilah pendapat yang asah dalam mazhab asah. Apa makna? Asah. Lebih sahih. Bukan gitu. Bukan lebih sahih. Pendapat tokoh-tokoh, imam-imam lah di bawah Imam Syafi'i. Pendapat mereka yang mana khilaf dia. Khilaf macam ni. Ni Jas Masyhur kata boleh, khilaf dia kata tak boleh. Itu makna khilaf tu. Khilaf. Pendapat dia juga kata tak boleh tu, tapi dalil dia tak kuat. Tapi kalau asah, pendapat ashab dia panggil. Ashab ni anak buah Imam Syafi'i lah. Yang mana khilaf dia tu kuat juga. Kuat juga tu maksud dalil dia tu kuat juga. Kalau kata ini pendapat yang sahih dalam mazhab sahih, kita kata sahih lah. Bukan. Sebab hadis sahih tu kau lagi jauh dah. Ini pendapat yang sahih dalam mazhab kita, maksudnya pendapat itu bukan pendapat Syafi'i sendiri, pendapat ashab Syafi'i. Mana kuatlah dalil dia. Khilaf dia tu tidak kuat. Yang ni pendapat lain, ashab juga pendapat lain yang bercanggah dengannya, berbeza dengannya, itu tidak kuat dalilnya. Pak kita nak pakai boleh? Boleh. Jadi ada istilah dia sendiri. Jadi hal ni masyhur dalam mazhab Syafi'i. Masyhur tu makna berpunca daripada Imam Syafi'i sendirilah. Sebab itulah dalam setengah-setengah kitab dia sebut Imam Syafi'i sendiri. Seperti kita sebut Imam Syafi'i dan Tabari. Setengah-setengah kitab tu dia sebut Syafi'iyah. Syafi'iyah tidak semesti Imam Syafi'i. Ada juga yang sebut Syafi'iyah. Inilah juga pendapat Syafi'iyah. Kenapa istilah tu? Tidak semesti Imam Syafi'i. Tapi bila sebut inilah yang masyhur dalam mazhab kita, masyhur tu mana pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i sendiri. Maknanya dalam masalah ni Imam Syafi'i berpendapat boleh kedua-duanya. Hak khilaf dia kata tak boleh. Jadi hak bolehnya Imam Ratib ikut sajalah imam yang diganti oleh dia, diganti dia. Dia ikut saja. Itu saja yang boleh. Tapi hak ni yang khilaf ni dia tidak kuat. Apa sebab tidak kuat? Cuba tengok dalil. Ni dalil ni. Hadis ni dalil lah ni. Kan Nabi suruh dia duduk di tempat dia, Sayyidina Abu Bakar duduk juga. Nabi pun naik. Itu mana boleh? Itu menunjukkan boleh. Apa kata tak boleh?
Cumanya orang kata tak boleh tu, dia kata bukan tak boleh. Hak ni cerita lain. Hak ni khusus dengan Nabi, kata dia. Kalau untuk iman lain tak boleh. Memanglah kita tengok hadis ni, tapi ini khusus dengan Nabi, kata dia. Cuma Imam Syafi'i, Imam Bukhari kata tidak khusus dengan Nabi. Soalnya ini soal imam ratib ke tidak. Kalau imam tu tidak ratib, imam sama serupa ya, itu tidak begitulah. Ni kalau imam tu ada imam yang tetap, imam yang sebenar, imam yang dilantik oleh pemerintah, dia lain, kedudukannya lain daripada orang biasa. Begitulah. Kena perhati molek tu. Kalau kita bicara halus lagi, memang kena perhati molek. Takut-takut terlupa. Terutama istilah-istilah tadi itu. Mereka juga mengharuskan kedua-dua cara tersebut. Tetapi jumhur ulama yang terdiri dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan lain-lain tidak membenarkan imam ratib menjadi imam menggantikan naibnya. Malah ia hendaklah menjadi makmum seperti orang-orang lain di belakang naibnya, kecuali berlaku sesuatu keuzuran syar'i pada naib imam. Itu cerita lain lah. Ada keuzuran syar'i pada naib imam itu berlaku, baru boleh imam ratib tu ganti dia. Tidak nanti imam ratib boleh kan berlaku tu. Misalnya Sayyidina Umar kena tikai, kena bunuh, kena tikai tengah duduk sembahyang subuh tu, Umar orang lain kata boleh. Itu istikhlaf dia panggil. Istikhlaf dalam sembahyang. Dia masalah dalam sembahyang daripada takbir sampai ke assalamualaikum tu kan, lebih 200 masalah khilaf. 200 banyak. Sini khilaf, sini khilaf. Tak ambil kira imam makmum lagi. Banyak khilaf. Luas sangat. Kalau kita tahu, senang. Kalau orang yang tahu, ayah saya dulu saya ingat, dia orang pekoh. Dia orang pekoh, lebih kuat pekoh. Dia sakit, kena stroke, lama kan dah juga. Dalam 2-3 tahun juga sebelum meninggal dunia. Jadi lembek sebelah. Nak ambil air semaya pun kita kena cucuk gapo kan. Cucuk. Jadi dia semaya nak oyak. Nak oyak. Mana saya terdedah lama dah lah benda-benda gini ni. Benda-benda gini. Dia kalau semaya maghrib, lepas semaya maghrib sebentar dia semaya isya. Tak ada masuk isya. Dia pakau tu. Kalau tidak payah kan nak ambil air semaya, nak duduk bangun susah. Dia kata dalam mazhab Syafi'i pun itu qaul qadim. Tetapi qaul qadim itu lebih kuat lagi daripada qaul jadi. Masalah waktu tadi, iaitu qadar sembahyang sunat 2 rakaat lepas maghrib. Apa masuklah waktu isya. Masuklah waktu isya. Jadi kepada orang yang sakit, orang yang uzur kan senang, mudah tu. Dia buat gitu. Dan dia royak kita, apa dia buat gitu. Orang tak bel lagi sembahyang dah isya. Jamak lah dia jamak. Boleh. Sebab dia kata itu dalam bahasa Syafi'i qaul qadim. Waktu ni setengah tu je waktu maghrib. Sementara benar. Dan qaul qadim itu antara yang terpilih, lebih kuat daripada qaul jadi. Itu kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab lain banyak lagi. Mazhab Syafi'i saja pun tak keluar daripada Syafi'i saja pun ada banyak kemudahan. Cumanya orang tak tahu. Asal orang tak mengaji. Kalau mengaji tahu. Misalnya orang duk sibuk cakap samuk kalau anjing ke babi ke, mesti kena dengar tanah ke apa semua kan. Hak dengar tanah tu sebenarnya ada nasnya. Anjing, babi tu tak ada. Lepas tu kan orang sibuk kan, kita tak boleh makan lah, restoran ke mana-mana dia basuh gitu je. Lepas tu buka babi lah, buka macam-macam kan. Kita pergi luar negara susah lah betul. Bekas tu pun tak boleh kan. Dia kena samak dengan salah satunya tanah tu kan. 7 kali basuh salah satunya dengan tanah. Setengah ulama kata berdasarkan setengah-setengah hadis 8 kali. Tapi dalam fiqh Minhajul Talibin tu Imam Nawawi tu dia ada sebut dengan sabuk biasa boleh.
Tidak nanti 7 kali lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Belum pergi keluar lagi. Dalam mazhab Syafi'i belum ada sebenarnya. Tapi orang yang duduk sebar, kadang-kadang kita belajar so. Tu jadi rohok tu. Padahal dalam mazhab Syafi'i sendiri dah ada banyak lagi pecahan tu. Tidak kata so je. Misalnya di sini dua mazhab Syafi'i, pendapat Syafi'i sendiri pada dua. Hak masyhur iaitu boleh kedua-dua cara. Maknanya khilaf dia, dalilnya tidak kuat. Kalau kata Azhar, pendapat Syafi'i, khilaf dia tu kuat juga. Itu istilah dia. Khilaf dia tu pada hak tak serupa dengan hak tu lah. Macam di sini, khilaf bagi hak ni pendapat Imam Syafi'i juga. Kata tak boleh sah je. Boleh sah je. Iaitu apa nama dia? Terus lah. Tu imam tak boleh nak ganti. Ratib tu tak boleh naik. Tak boleh. Itu pendapat yang kedua. Jadi khilaf masyhur. Hak khilaf masyhur ni dalil dia tak kuat. Sebab tu kita semoletnya kita pakai hak masyhur. Hak semoletnya kita pakai hak masyhur. Gitu cara. Jadi hak masyhur je boleh kedua. Sebab itu lebih terkenal hak tu sebagai mazhab Syafi'i. Sebagai mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang kata hak asal lagi tu tidak mazhab Syafi'i, mazhab juga. Sebab hak tu apa nama ni, khilaf dia. Dan khilaf dia tu kita tahu selalu dalil dia kurang kuat. Sebab apa kurang kuat? Ni dalil ni, hadis ni kan ada ni kan. Boleh kedua. Kalau tak boleh mesti Nabi tak naik, dia kata. Jadi tu imam ganti Sayyidina Abu Bakar tu. Ni dalil boleh. Cumanya orang lain kata itu cerita Nabi. Banyak perkara hak khusus dengan Nabi. Hak khusus dengan dia bagi ikut tu lah. Tapi bagi Imam Syafi'i mengikut qaul masyhur tu lah. Dan Imam Bukhari dia kata tidak khusus dengan Nabi. Tak ada dalil yang menunjukkan ini khusus dengan dia. Tak ada dalil. Kita nak kata khusus, dia kena ada dalil juga. Dia bagi ikut tu. Kecuali kalau berlaku keuzuran syar'i, misalnya rebah dia ke, pesek ke, ataupun macam tadi mati ke misalnya. Orang lain mati, maknanya semaya dia kan kukuh ikatan dia. Tidak kata kalau rebah tu iman tu tak pakai kucah baras selalu. Ada. Sebab tu kena pandang. Sebab tu Nabi kata liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Kena ada hak belakang aku ni, kenalah duduk di belakang aku ni, semaya di belakang aku ni hak reti, hak cerdik. Nabi kata jangan hak tak cerdik. Kalau tak cerdik kocak je ni. Pada ke mana hak duduk belakang jauh. Sebab tu Nabi suruh duduk di belakang dia tu hak cerdik-cerdik. Hak matang, bukan budak-budak. Dalam keadaan itu bolehlah ia mundur ke belakang, dan bolehlah imam sebenar mengambil alih tempatnya. Jadi keuzuran tu banyak. Setengah-setengah ulama pergi lebih luas lagi. Kalau dia terkentut kau misalnya, dia perlu pergi ambil air semaya semula. Ada kebolehan, itu khilaf banyak lah pula. Jadi orang lain kata dia tak boleh nak berhenti gitu dah. Tak satu kalau begitu. Itu perincian panjang pula. Perincian panjang pula dalam fiqh macam-macam mazhab ni kan. Panjang pula. Ada yang kata tak ada ganti kalau buat nak ambil air semaya tu. Ini dipakai dalam mazhab Hanafi. Pakai. Dia ambil air semaya. Itu imam ambil air semaya. Panggil ambil air semaya, kita kata di belakang, membelakangi ke belakang, tak cara. Lepas tu makmum tunggu situ. Kena pandang makmum pun. Bukan kita pergi negeri dia, negeri kita tidak begitu, pergi negeri dia apa gini pelik kan. Pelik pun ada cara. Jadi tu imam yang selesai ambil air semaya, pergi sambung. Baru makmum tunggu dia. Itu orang panggil masalah al-bina ala salah. Dia ada masalah. Ini masalah al-bina ala salah. Sambung sembahyang. Sambung tu orang tolak atau orang lain, kalau ke mana dia banyak pula tu. Perincian dia. Dia itu perbahasan fiqh lebih luas lagi. Masalah faqidut tahurain. Masalah faqidut tahurain. Kalau sebut kepada orang kaji tahu lah. Masalah orang yang tak boleh guna kedua-dua bahan bersuci. Air pun tak boleh guna, tanah pun tak boleh guna. Kita katalah, mana lah tu dah? Boleh berlaku duduk dalam air, dalam laut. Dah.
Mana ada tanah? Mana ada air? Kalau air putus lah misalnya, tak kena tebuk kapas lem, nak ambil air. Dalam keadaan itu, kena semaya ke tidak? Kalau semaya kena qada ke tidak? Dia panjang pula khilaf tu. Itu benarnya kalau kita belajar. Tapi dalam hadis ni ada tempat-tempat dia. Tempat-tempat tu kita akan panjang lah kalau sampai situ. Ini masalah al-bina ala salah, sambung semaya. Cuma dalam hadis yang kita baca ni sekadar tukar, bukan sambung, tukar tu iman. Kena tahu dua tu iman dalam satu masa. Dua tak boleh, ijma' tu tak boleh. Tak ada siapa pun boleh, tak sah kalau dia kena sah ya, tak iman. Cuma dalam bentuk tadi lah, cara tadi. Jadi hak jadi tu iman dulu, duduk belakang, dia jadi makmum lah. Hak ni pula apa pergi jadi tu iman. Bahkan Hafiz Ibn Hajar sebut ni, kalau orang-orang mazhab lain tak terima lah tu. Dalam Syafi'i ada pendapat tu. Dia kata kalau seseorang tu semaya, katakanlah dalam masjid, semaya dah Zuhur misalnya, tiba-tiba mari tu orang ramah tu imam mari semaya, dia boleh ke tidak masuk? Tadi dia jadi mayati, lepas tu dia masuk tanpa berhenti, boleh. Walaupun benda tu khilaf lah, memang khilaf lah. Tapi Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, dia kata boleh. Tadi dia semaya sendiri, lepas tu dia jadi ikut imam tu pula, dengan tidak berhenti semua, sambung jadi makmum pula, boleh. Cuma kalau kita tak yakin, tak biasa, tak tahu, jangan buat gitu. Kalau tak tahu boleh. Banyaklah benda-benda makmum imam ni. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, dia tak boleh. Kalau naik Benzaniah tak boleh dah. Benzaniah tak boleh. Kena semaya sama. Tapi kalau Syafi'i cukup luas, Hambali ke apa cukup luas. Sebab tu kita tengok orang semaya terawih kan kadang-kadang. Bukan semua tempat lah, bukan semua tempat, terutamanya kampung-kampung kan. Tu iman orang ni semaya terawih, dia maya cara dia. Qada, boleh tak tu. Patut iman semaya terawih, dia mau semaya fardu qada, boleh. 2 rakaat duduk sekali dengan imam. Tu imam, lepas tu assalamualaikum dia bangun. Moga dia niat mai sahur qada. Patut iman tu bukan qada. Tu iman tu semaya sunat, boleh ke tidak? Boleh. Kalau mazhab Syafi'i luar bab tu. Bab tu memang luar. Hanafi tak boleh, Maliki tak boleh. Dia kena serupa. Masing-masing tu ada dalil. Masing-masing ada dalil. Jumhur ulama mentakwilkan hadis-hadis yang jumhur Jadi mana hak Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu bukan jumhur. Bukan jumhur pun amat dah. Nak banding dengan hak ni. Pasal gini, ulama-ulama Islam ni kan ramai, juta-juta. Lah ni kau ramai, akan datang kau ramai lagi. Gitu. Jumhur ulama mentakwilkan hadis-hadis yang dikemukakan oleh Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya sebagai dalil itu dengan 3 takwilan berikut. Dia takwil 3 takwilan. Dia nak katakan ni ada hadis ni. Tak sipakat hadis tak boleh, tak sipakat muna-muna kita tak boleh. Dia kena ada alasan. Tak sipakat tak apa. Dia ada alasan. Memang gitulah amalan ulama dalam bab gapo pun. Nak tolak hadis jadi ingkar hadis. Mungkirul hadis pula, jadi anti hadis pula. Tak boleh. Kita mesti kena pakai hadis. Tapi bila kita tak pakai hadis tertentu, dia ada alasan. Jangan sesuka hati. Jadi ulama tak saya pakai hal ni. Jadi dia pakai sah lah. Pakai sah tu imam hak ganti tu kat dia terus jadi imam lah. Jadi imam ratib mari dia tu, dia sebagai makmum biasa tu ialah sah tu. Lepas dia kata hadis ni dia takwil. 3 takwilan. Satu, ia khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikiaskan orang-orang lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Ibnu Abdul Bar berkata. Wa amma ta'akhkhuru Abi Bakr wa taqaddumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila makanihi fa huwa mawdi'u khususin 'inda aktsaril ulama. Ini majoriti ni. 'Inda aktsaril ulama.
Wa kulluhum la yujizu imamain fi salatin wahidah min ghairi hadathin yaqta'uha 'ala al-imam. Adapun mundurnya Abu Bakar dan naik Rasulullah ke tempatnya, itu adalah suatu yang khusus dengan Nabi SAW. Menurut majoriti ulama, semua mereka tidak membenarkan dua imam dalam satu salat, kecuali kalau salat imam terbatal kerana berhadas. Itu ada khilaf di sisi jumhur. Jadi dia kata gitu. Ini dalam kitab Istidhkar dan At-Tamhid. Kalau sudah jadi buku ni, dia lebih lagi lah. Ni kadang-kadang saya bagi juga dalam nota ni merujukkan tu. Ni kedua-duanya kitab Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar ni tokoh besar lah dalam bahasa Malik. Sebab kita kata Imam Nawawi dalam bahasa Syafi'i gitu. Dia kitab syarah Muwatta Imam Malik dia buat tiga syarah. Hak pendek, hak sederhana, hak besar. Berpuluh jilid lah. Ada sebab tengok ni At-Tamhid jilid 21. Bukan main tu pak. Istidhkar jilid 2. Dia ada sebut. Yang kedua, mundurnya Abu Bakar ke belakang adalah kerana telah ada keuzuran padanya. Keuzurannya ialah kehadiran Rasulullah SAW. Itu keuzuran, ada keuzuran tu. Sebab itu dia boleh undur saja tak boleh. Beliau terus menjadi kaku dan keluh sebaik sahaja menyedari kehadiran Rasulullah SAW. Itu orang ni kan, kalau terlalu sayang sangat kan, terlalu hormat kepada Rasulullah, dia jadi kaku. Jiwanya yang lembut dan kehebatan Rasulullah SAW yang memenuhi hatinya membuatkan beliau tidak tergama untuk terus berada di tempat imam. Walaupun Rasulullah isyarat suruh dia tetap. Itulah jiwa yang digambarkan oleh Aisyah apabila Nabi SAW memerintahkan supaya disuruh Abu Bakar menjadi imam di akhir hayat baginda. Kata Aisyah, "Inna Abu Bakrin rajulun hasir, wa mata ma la yaraka an-nas yabkun." Bermaksud sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang tidak akan membaca, tidak akan dapat membaca, itu makna hasir. Dan bila orang ramai tidak melihatmu, mereka akan menangis. Itu dia. Sebab itu dia kata, tak salah Abu Bakar, biar orang lain. Nabi berapa kali suruh biar Abu Bakar ganti dia. Di dalam riwayat Ibnu Majah pula tersebut begini kata-katanya, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiqun hasir, wa mata la yaraka yabki wan nasu yabkun, falau amarta Umar yusalli bin nas." Bermaksud, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut hatinya dan tidak akan dapat membaca. Bila dia tidak nampak engkau, dia akan menangis. Orang ramai akan menangis, orang ramai juga akan menangis. Jadi duduk semaya kau duduk jeri dah, pakai jeri dah. Apa? Sakit tu tak sedap lah sakit ni. Tak tahu esok ke lusa kau nak pergi. Tu yang jadi terharu sedih tu. Sebab Nabi kalau selagi dia ada, jadi tu imas macam tak ada, tak jadi tu imas. Macam mana tengok, kalau dia tak ada sebentar, balik dia ada, dia jadi tu imas juga. Gitu Nabi ni. Bila tak jadi tu iman ni kan, suruh hati tak berapa sedap lah tu. Moga dia baca belaka dalam Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, tu baca belaka. Mu kau akan mati, semua orang lain mati. Sakit ni tak sedap skalanya kan, orang sakit ni kan, kena beringat kan. Bagaimana kalau engkau suruh saja Umar memimpin orang ramai bersalat? Daripada kenyataan Sayyidatina Aisyah ni kita nampak dah penerimaan umum sahabat itu. Kalau ganti Rasulullah, ganti selalu Abu Bakar. Kalau tidak Abu Bakar, Umar. Lepas tu dalam tertib khilafah tu kan, tertib khalifah, tidakkah gitu? Memang gitu. Memang gitu. Sebab itu senang terima, mudah, tak ada kecoh. Tak ada kecoh. Ini orang yang berkelayakan. Kalau tidak ada ni. Itu yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Abu Bakar takut jika ia terus menjadi imam dalam keadaan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama,
ia akan termasuk dalam umum larangan Allah yang tersebut di dalam ayat berikut. Jadi kita nampak sikap Abu Bakar je. Kita nampaknya bila dia tahu Nabi ada di belakang, dia pun mundur. Walaupun Nabi isyarat gitu. Apa dia buat gini? Apa segitu? Dia ni kita kena ingat gini. Kita kena ingat sahabat-sahabat ni kan, dalam kepala terutamanya orang hebat-hebat seperti Abu Bakar, dalam kepala dia tu mana ayat turun tu dia ingat. Takut-takut termasuk dalam hal ni. Takut-takut termasuk dalam hal ni. Mana Allah tak larang kita ni mendahului Nabi, duduk depan Nabi. Larang. Jadi takut-takut termasuk dalam tu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Padahal mendahului di situ maksud sebenarnya lagu lain, tapi takut-takut masuk. Takut-takut masuk. Itulah sebabnya apabila Rasulullah SAW bertanya Abu Bakar setelah selesai bersalat begini, Ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tathbuta id amartuk? Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu bila aku perintahkan agar kamu tetap pada kedudukanmu? Kenapa kamu tidak tahu? Dia tanya pula lepas pada tu, apa kamu tidak tahu? Kan aku suruh dah kamu tahu. Abu Bakar terus menjawab, Ma kana libni Abi Quhafah ay yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tidaklah patut bagi anak Abi Quhafah. Siapa aku ni, anak Abi Quhafah? Nak duduk depan Nabi rasa tak boleh pergi, tak tergamuk. Tidaklah patut bagi anak Abi Quhafah, dia lah maksudnya, memimpin salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sesetengah riwayat bahkan tersebut perkataan taqaddum dalam jawapan Abu Bakar. Lihat sebagai contohnya riwayat Ahmad berikut. Maka nalibni Abi Quhafah an yataqaddama. Itu sesuai dengan Quran. Sesuai dengan Quran. Amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud tidaklah patut bagi anak Abi Quhafah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya pula mengatakan ia tidak khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak khusus. Abu Bakar pula telah mundur dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Tidak ada apa-apa keuzuran padanya, bukan ada apa-apa keuzuran, dia sendiri pilih gitu. Sebab dia lebih menjaga adab daripada menjaga perintah, zahir perintah. Sebab dia yakin perintah ni bukan maknanya wajib mesti. Bukan makna mesti. Kalau mesti Nabi marah lepas pada tu. Dia pahadap. Sebab tu Nabi memang tak marah. Gitu ya, tak apa-apa. Ini dia raya. Maknanya Abu Bakar lebih menjaga adab dengan Rasulullah. Kadang-kadang perintah yang zahir itu dia macam tak ikut. Sebab perintah itu dia yakin tidak dengan makna mesti. Kalau perintah itu dengan makna mesti, tentu dia tidak langgar. Di situ menunjukkan Sayyidina Abu Bakar ni cerdik, bijak. Dia tahu ni suruh ni setara mana, peringkat wajib ke peringkat sunnah ataupun molek je, atau lagu mana. Dia faham. Itulah perbezaan pendapat. Dan kita dah tahu daripada tajuk tadi, bincang tajuk baru tu tak masuk hadis kan. Kita dah tahu dah pendapat Imam Bukhari ke mana. Dan siapa serupa dengan Imam Bukhari. Dalam masalah ni kebetulannya serupa Imam Syafi'i, Imam Tabari. Walaupun ini bukan pendapat jumhur, bukan pendapat jumhur, tetapi nak kita kata dengan sebab ni kita kata Imam Bukhari ni berbahasa Syafi'i, tak kena. Ada juga orang kecil begitu. Bagi saya nyatalah dia tidak mengaji sebenarnya. Sahih Bukhari sendiri, kalau dia mengaji, dia tahu. Dia tahu Imam Bukhari bukan Syafi'i, dia imam mujtahid sendiri. Cuma kebetulan di sini betul lah serupa. Banyak lagi tempat lain dia tak serupa dengan Imam Syafi'i. Jadi bagaimana kita nak kata dia ni ikut Syafi'i? Kalau dia ni muqallid, dia tak akan langgar imam dia. Menunjukkan dia tidak bertaklid kepada Imam Syafi'i. Cuma kebetulan
Serupa di sini. Banyak lagi tempat lain yang tidak serupa. Umpamanya sebelum ni kita dah jumpa kan, kita dah jumpa dah misalnya masalah qadha sembahyang. Masalah qadha sembahyang. Kita kata kita terlepas sembahyang asal lah. Tak tahu kita masuk dalam waktu maghrib. Kita nak sembahyang mana dulu? Kau qadha dulu kau maghrib dulu? Situ ada kitab banyak tu. Syafi'i kata boleh belakang. Dia kata boleh belakang. Nak maghrib dulu pun boleh, nak sembahyang asar dulu, qadha dulu pun boleh. Ya, Syafi'i kata gitu. Imam Bukhari dan jumhur ulama kata tak boleh. Bukan gitu. Dia kena buat qadha dulu, lepas tu baru buat. Kecuali kalau kita buat waktu tu, dia akan terlepas pula. Tak ada juga. Barulah. Kalau tidak, dia kena qadha dulu. Maknanya sembahyang asar dulu, lepas tu baru maghrib. Begitu je kalau seseorang itu terlepas 4 waktu ke 3 waktu kan, dia kena mengikut tertib tu lah. Mereka bahkan kata sampai tak sah kalau buat ikut dah. Betul. Di situ Imam Bukhari tak serupa dengan apa nama ni Imam Syafi'i. Imam Bukhari kalau sentuh kemaluan tak batal sembahyang. Banyak benar, tak batal sembahyang. Sedangkan Imam Syafi'i batal. Imam Bukhari kalau sentuh dengan perempuan isteri tak batal sembahyang. Sedangkan Imam Syafi'i batal. Banyak. Imam Syafi'i kena masuk 7 kali. Kalau anjing ke apa? Imam Bukhari tidak begitu. Bagi dia tidak najis pun anjing. Supaya Imam Malik. Dia serupa dengan Imam Malik pula situ. Jadi nak kata dia ikut Syafi'i, bermazhab Syafi'i, tak benar sama sekali. Tak benar sama sekali. Banyak benar lah. Misalnya air kencing binatang yang halal dimakan, tahi dia tidak najis mengikut Imam Bukhari, tapi Syafi'i kata najis. Tengok, banyak benar lah. Bukan dalam masalah tu saja, masalah lain-lain pun, begitu. Ni lebih ni masa ni kawan. Sebentar je masa ni, sejam setengah ni sebentar. Nak terus ke ni? Terus. Pakai lambat sikit tak apa. Tak ada soalan pun tak apa. Takut nak soalan pun lah. Boleh. Kadang-kadang dia mau mari ni ada program dah kan. Ada program dah. Set dah. Lepas ni pukul sekian-sekian dia janji dah. Tapi kalau ramah kata boleh tak apa. Saya tak apa. 2-3 jam tu biasa ya. 2-3 jam tu cokoh ni. Alhamdulillah boleh lagi lah. Boleh. Baik, kita tengok sini. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat daripada dia lah, bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke daerah Bani Amr bin Auf. Pergi. Yang ini bersama beberapa orang sahabatnya setelah selesai bersembahyang zuhur. Ini kalau nak detail halu lagi, riwayat ni kena tengok dalam Fathul Bari. Saya tidak ambil waktu sebab takut jadi bercelaru. Kita tak biasa cara tu kan. Kepada orang yang ahli tak apa. Bani Amr bin Auf bin Malik, mereka dari kalangan puak Aus kan. Aus dan Khazraj itu dia besar. Aus dan Khazraj ini kabilah besar. Lepas tu dia ada batn pula bawah dia tu. Bani Amr bin Auf. Lepas tu bawah dia tu ada lagi pula banyak ahya, dia panggil ahya. Pecahan-pecahan puak ni. Dia ada banyak pula. Aus adalah salah satu daripada 2 kabilah Ansar. Daerah mereka terletak di Quba. Quba. Situlah kawasan pokok dia ni. Jadi ceritanya, apa Nabi begitu untuk menyelesaikan masalah. Jadi perselisihan di antara mereka. Dia berselisih. Jadi sini kita tahu sahabat ni pun dia berselisih juga. Balah juga sahabat ni pun. Ke dunia, ke gitu-gini pun balah. Sebab sahabat ni dididik oleh Rasulullah dalam keadaan hidup biasa. Lepas tu perlahan-lahan dia terbaiki sendiri. Berubah keadaan dia. Ni tahun ketiga.
berselisih. Jadi Nabi SAW bila tahu tu pergi dengan beberapa orang sahabatnya nak menyelesaikan perselisihan mereka. Kemudian tiba waktu salat. Jangan kita ingat perselisihan sahabat ni jadi pakesuk dia lagu tu. Orang-orang yang berkenaan itu dia semakin berubah. Begitulah cara hikmat Nabi SAW. Ada yang dulu kasar. Jadi kalau kita ambil ketika kasar saja tu nampak biadab sangat lah. Jangan buat gitu. Jangan kata gitu, silap. Itu satu ketika. Adakah sahabat yang sama tu kemudiannya tidak berubah? Jawabnya pada umumnya boleh dikatakan berubah. Itu kelebihan didikan Nabi SAW. Walaupun tidak duduk sekali semua pun, kesan dia tu, tarbiyah dia tu sangat mendalam. Umpamanya ada sahabat, kalau kita baca ayat tadi kan, Hujurat tu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, apa nama ni, dan seterusnya. Kalau kita baca la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kita baca situ, cuba tengok tafsir-tafsir, dia bincang tentang sahabat-sahabat lah. Ada antara mereka itu yang kasar dulu, Muhammad pergi panggil, derah lah. Kadang-kadang ketuk pintu derah, sebab mereka tu kasar daripada kasar. Adakah begitu sama? Tidak. Di situ juga, di tempat itu juga disebutkan perubahan sahabat itu, terutama orang-orang yang berkenaan itu. Kemudian dia kata pergi ketuk pintu Nabi dengan hujung kuku ya pula dah, bergaluh gitu mau. Bila turun ayat tu, sebab ayat itu ancaman tu. Takut-takut tanpa sedar kamu, amalan kamu, kebajikan kamu hilang. Ada juga kita ni, kalau kebajikan kita buat ni boleh hilang dengan sebab sikap-sikap kita yang tertentu tak kena. Dia boleh hilang, boleh terhapus juga. Itu berdasarkan ayat tu. Lepas tu berubah. Begitu juga hak lain-lain. Dahsyat-dahsyat, perokok pun ada. Abu Dhar tu daripada kumpulan perokok dia tu. Tapi kan tengok dia jadi lagu mana. Kemudiannya Bani Rifat tu ramai daripada mereka perokok-perokok. Tapi berubah. Jadi di situlah kita tengok kehebatan Rasulullah SAW. Jadi orang, anak buah dia, anak didik dia tu macam-macam latar belakang. Semua yang jadi baik, ikutlah dari jenis macam mana. Itu kelebihan dia. Kalau kita nak cari pendidik yang macam tu pada orang lain, susah. Susah. Untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tiba waktu salat. Jadi tiba waktu salat asar. Kalau tadi tu dia pergi tu, dalam setengah riwayat saya tak sebutlah sini sebab banyak sangat detail tu. Kalau tengok dalam Fathul Bari ni memang ada sebut saja ni siapa dia mari-mari, masa mana, ketika mari-mari, perincian tu banyak. Mari tu dekat waktu, apa namanya, orang nak sembahyang Zuhur dah mari tu raya. Dia mana bertelagah tu, saya tak sebut sini. Ada dalam Fathul Bari tu ada. Bertelagah tu sampai badi pekor batu dah. Pandang sampai jadi gitu. Ni pekor batu kau ni pekor batu kau ni. Itulah sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Kalau mereka tu juru belakang dah, tak boleh. Kan apa lebihnya Nabi? Macam mana kita nak kata hebatnya? Doktor dia baru hebat. Kalau hak penyakit teruk tu dia boleh berubat je. Kalau berdemam main-main gitu tak baik je. Orang biasa pun boleh. Ni nak membuktikan Nabi ni memang seorang yang hebat. Dia kena menghadapi orang-orang hak lagu tu latar belakang. Lepas tu bila selepas sembahyang dia pergi segera pergi. Kemudian tiba waktu salat. Di sini tak sebut waktu salat gitu. Salat apa? Dalam riwayat yang lain salat asar. Jadi saya buat dalam bracket, dalam kurungan apa tu, sebenarnya ada dalam riwayat yang lain. Cuma kita tidak sebutlah. Kalau kita sebut gitu kan, betul-betul jadi serupa Arab tu. Kalau Arab tu tak sesuai dengan kita biasa ni, jadi pening kalau banyak sangat. Ni riwayat orang dia pula mari sana, dia pula kapal semua. Dalam kitab tu, kitab ni pula. Itu tak sebenarnya tak perlu.
Jadi ini terpulang kepada penyusun kitab lah pula, dia nak pilih lagu mana tak, ni nak ambil ke tidak ni, terpulang kepada dia. Sebab tu tak serupa kitab ni, orang ni tulis lagu lain, orang ni tulis lagu lain pula. Lalu Mu'adzin datang menemui Abu Bakar seraya berkata, jadi Mu'adzin tak sebut sini, dalam riwayat lain ada sebut Bilal juga. Seraya berkata, apakah kau bersedia memimpin salat berjamaah? Kalau bersedia, maka aku akan melaungkan iqamah. Jadi Bilal dia pergi tanya Abu Bakar ni, siapa suruh? Dia pergi sendiri gitu ke ada Nabi pesan? Dalam riwayat yang lain ada Nabi pesan. Kalau aku tak telit, suruh Abu Bakar. Abu Bakar juga. Di situ kita nampak kedudukan Sayyidina Abu Bakar tu setara mana. Setara mana. Cuma kita tengok banyak dekat peristiwa ni, adakah dia suruh? Kalau aku tak ada amat kelih, suruh Sayyidina Ali, ada? Tak ada. Cara jumpa lagu tu. Cara jumpa lagu tu. Adalah tempat-tempat, tapi kalau semaya tak ajih, dia suruh Sayyidina Ali. Cuma main dengan Syiah kan, dia kata dia semua mengaruh berlakon. Dia tak sepakat berlakon. Ini semua ni orang Sunni buat berlakon. Dia kata kita buat adil. Siapa dia? Jadi Imam Bukhari tu. Tak tahu. Bagi dia tolak habis ni hadis ni, tak pakai. Sebab apa? Kalau terima hadis ni jadi lebih Abu Bakar. Kuranglah Ali dia tu. Bagi kita tak ada masalah dengan Sayyidina Ali pun. Hak kenyataannya, lepas pada Nabi mati tu, siapa dia dilantik Sayyidina Abu Bakar. Mana orang faham dah, kata dah. Mudah dia terima. Dia tak seterima lagi. Sampai ke situ tak seterima lagi. Sayyidina Abu Bakar apa pula. Jadi tak molek lah sahabat ni kan. Lagu tu ke sahabat yang dididik oleh Nabi, dia berebut dunia. Situ dia tak lagi. Kalau kita ikut pahaman Syiah, jadi nampak teruk sahabat. Bukan teruk sahabat saja, teruk paham Nabi. Nabi tak pandai didik orang. Selepas 23 tahun didik dunia semacam. Dia berebut dunia kan. Jadi gitu. Molek kau lagu tu. Sebab tu tak lagi. Kalau ikut cara kita ahli sunnah ni harmoni. Tenang. Betul semua sejarah. Semua adalah sejarah. Tu tak lain Nabi. Dia pun tidak Nabi. Sayyidina Abu Bakar dulu lepas pada Nabi. Tak Nabi. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang keempat dah baru balik. Dia tak Nabi. Apa yang duduk canggah semacam tu. Jadi nampak tak molek tu bukan nampak tak molek Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar saja. Ke Nabi tak molek. Itu bahaya je. Lepas tu kalau Nabi tak molek, bukan sekat Nabi, Tuhan tak molek. Apa nak Tuhan lantik Nabi tak pandai lagu tu. Tak boleh pergi kalau lagu tu. Sebab tu orang yang boleh ikut Syiah ni entah lah, dia tak tahu. Padahal tu je. Dia tu pukulan dia tu Syiah ni bahaya. Pukulan dia tu susuk kena pak Tuhan. Kena pak Tuhan, tak molek pak Tuhan. Tu bahaya dia. Sebab tu ya, bapa imam-imam daripada dulu lagi gomo tolak Syiah ni, jelaskan Syiah ni. Sebab dia memang bahaya. Lagu tu akibat dia. Tebal tu area dia. Baik. Mu'adzin yang dimaksudkan di sini ialah Bilal. Perginya Bilal kepada Abu Bakar adalah dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, berdasarkan satu riwayat yang dikemukakan oleh At-Tabarani, juga daripada Abi Hazim bin Dinar, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Baginda bersabda, "Ya Bilal, in hadaratil 'asr walam atika famur Abu Bakr falyusalli bin nas." Maksud, wahai Bilal, jika masuk waktu asar dan aku belum juga sampai kepadamu, maka suruhlah Abu Bakar memimpin salat. Itu dia, suruh Abu Bakar memimpin salat, biar dia yang menjadi imam kepada orang ramai. Itu kata ya. Lepas tu Abu Bakar pun kata, ya boleh. Mungkin dia tahu dah, Nabi pesan dah. Boleh. Di sini tak apalah, kita tengok dulu. Maka Abu Bakar memimpin salat, mana jadi imam lah.
Tidak lama kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang-orang sedang melaksanakan salat. Lalu baginda menyusup masuk ke dalam saf. Dari belakang dia menyusup masuk celah-celah. Celah-celah. Baik, kita ada nota di sini 1388 hingga ke saf pertama. Dia membelah saf tu daripada belakang. Bayangkanlah banyak saf ni, berpuluh-puluh saf ni meredah. Hingga ke saf pertama. Di belakang Abu Bakar. Perbuatan meredah masuk melalui celah-celah saf untuk sampai ke saf pertama seperti ini harus kepada imam. Harus. Imam ratib, Imam ratib. Harus. Tetapi ia makruh kepada orang-orang lain. Orang lain nak buat gini, jangan. Oh, kita redah masuk lagi saf pertama. Jangan, makruh. Di dalam riwayat Muslim tersebut, fakharaqa, ni sebab tu kalau kita tengok riwayat lain kita tahulah, fakharaqa as-sufuf hatta qama 'inda as-saff al-muqaddam. Bermaksud lalu baginda membelah saf-saf sehingga berdiri pada saf pertama. Daripada situ Abu Bakar faham, walaupun Nabi buat gitu suruh dia tetap, ya Nabi tu redah gitu mau tu buat apa? Tengok cerdik Abu Bakar. Ni orang masa orang buat saf tu tak ada lagi Nabi. Maknanya gama juga tu. Kira-kiranya maknanya kalau dia bagi kepada Nabi pun Nabi ke situ juga. Maknanya lebih lagi dalam keadaan ada Nabi ni, Nabi jadi tu imam. Itu lebih lagi. Sebab itu dia undur juga walaupun Nabi larang. Dia faham. Salah satunya dia faham mana? Tengok Nabi meredah tu. Jauh tu meredah tu dalam keadaan biasa makruh. Tak boleh. Tiba-tiba dia buat sebab mengganggu kan. Orang duduk khusyuk semuanya tiba-tiba mari celah ni. Mengganggu khusyuk orang. Menunjukkan Nabi SAW jadi imam itu lebih afdal dalam keadaan dia ada. Sayyidina Abu Bakar faham tu. Sebab itu dia undur. Di situ kita nampak cerdik Sayyidina Abu Bakar. Memang dia bijak. Memang patutlah dia jadi pengganti Nabi sebagai khalifah selepas Nabi SAW. Terus para jemaah bertasfik. Bila begitu bertasfik. Abu Bakar biasanya tidak berpaling ketika bersalat. Maknanya maklum dah tu ketika bersalat, tidak berpaling. Aisyah meriwayatkan bahawa dia pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling ketika bersalat. Maka baginda bersabda, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abd." Bermaksud itu adalah peluang meragut yang diperolehi syaitan daripada salat seseorang hamba Allah. Jadi itu peluang. Jadi Abu Bakar tentu tahu, Aisyah pun tahu ada itu. Sebab itu dia tidak paling mudah-mudah. Abu Bakar juga tentu sekali telah mengetahui tentangnya. Kerana itu beliau tidak berpaling ketika bersalat. Tapi main banyak sangat tasbih ni, dia pun paling lah. Di situ kita tahu paling itu tak batas semaya. Tak batas. Memanglah kalau saja-saja tak boleh, makruh. Tak batas kalau buat. Paling nampak belakang. Bukan paling sikit, paling sikit nampak mana? Paling banyak. Cuma jangan beralih dada ni. Kiblat. Kalau siapa beralih tak boleh. Itu yang kita belajar semua ni. Belajar bila-bila gitu. Secara praktikal. Zaman Nabi ni bukan ada kitab. Kitab ni kemudian belakang. Zaman Nabi gitu. Tetaplah kamu pada kedudukanmu. Lantas Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah kerana perintah Rasulullah SAW itu. Jadi dia tidak turun selalu bila Rasulullah buat gitu tu dia angkat tangan. Puji Allah. Alhamdulillah. Dia puji Allah. Lepas pada tu baru dia mundur. Jadi puji Allah tu angkat kedua tangannya. Di sini saya tidak sebut semualah. Kerana itu berarti restu Allah dan Rasulnya buat dirinya. Bila Nabi suruh duduk tu mana, itu bermakna restu Allah untuk dia, dan Rasulnya pun merestuinya. Sebab itu dia bersyukur dulu. Dan ini menunjukkan kalau bersyukur, Alhamdulillah kata begitu tengah sembahyang, tak batas sembahyang. Sebab itu pun sebahagian daripada zikir juga. Kecek tak bolehnya. Kecek tak boleh. Kalau syukur begitu, Alhamdulillah,
dan sebagainya, kita sebut begitu, tak apa. Bahkan kalau kita tengok di sini, farafa Abu Bakar yadaihi fa'amidallah, zahirnya annahu talaffaza bilhamd, dia memang sebut. Zahir hadis ni, bila kata dia puji Allah, makna dia sebut dah pujian tu, alhamdulillah misalnya. Tetapi di dalam riwayat Al-Humaidi daripada Sufyan, ini saya tak ambil, dia jenis-jenis gini, ya. Farafa'a Abu Bakar ra'sahu ila as-sama' syukran lillah wa raja'al qahqara. Abu Bakar pun angkat kepalanya ke langit sebagai syukur kepada Allah. Dia sambung baru ni juga ni. Ni tambah ni baru ni kan. Pak pun angkat kepala ke langit. Syukur, sebagai syukur kepada Allah. Lepas tu dia pun hundur ke belakang qahqara. Hundur ke belakang qahqara ni, hundur dengan tidak berpaling. Hundur dengan tidak berpaling. Itu orang panggil qahqara. Ibnul Jauzi mendakwa bahawa dia mengisyaratkan dengan syukur dan pujian dengan tangannya, dia tidak kata pun. Itu kata Ibnul Jauzi, dia tidak sebut alhamdulillah pun dah. Tidak ada di dalam riwayat Humaidi apa yang menghalang daripada Abu Bakar menyebut. Tidak ada dalam riwayat itu. Lepas tu disokong pula oleh riwayat yang terdapat di dalam dari riwayat Imam Ahmad, riwayat Abdul Aziz Al-Bajishu daripada Abi Hazim. Ni Nabi tanya selepas, ya Abu Bakar, lima rafa'ta yadayk wa ma mana'aka an tathbut hina asyartu ilaik. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu angkat dua tanganmu bila aku suruh tu tetap di tempatmu? Dan apa yang menghalangmu daripada tetap duduk di tempatmu bila aku isyarat kepadamu itu? Qala, Abu Bakar jawab. Ini lepas sembahyang, cerita lepas sembahyang. Rafa'tu yadayya li'anni hamidtullah ala ma ra'aitu minka. Aku angkat dua tanganku kepada Allah kerana memuji Allah atas apa yang kulihat. Perbuatan kamu. Mana isyarat kamu itu menunjukkan kamu merestui aku. Jadi dia puji Allah Ta'ala itulah. Zad al-Mas'udi menambah, falamma tanahha taqaddama an-nabi. Bila Sayyidina Abu Bakar itu beralih tempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tampil ke hadapan. Sama seperti itu juga dalam riwayat Hammad bin Zaid. Ni dia main sebut riwayat tu, riwayat ni, begitu. Tapi kalau nak tahu riwayat mana kena tengok kitab ni lah. Cuma saya rasa kalau untuk dibawa ke Melayu kita tak perlu benda tu. Nak sebut-sebut habis gitu. Dia jadi terjemah pula. Abi Quhafah adalah nama panggilan kunyah ayahanda Abu Bakar. Nama sebenarnya ialah Uthman bin Amir. Ayah Sayyidina Abu Bakar tu namanya Uthman bin Amir. Beliau memeluk agama Islam pada tahun pembukaan Mekah. Lewat dia ni. Ayah Sayyidina Abu Bakar memeluk agama Islam lewat tahun ke-8 lah maksudnya. Dan meninggal dunia pada tahun 14 Hijrah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Mana kemudian lagi daripada anak dia Abu Bakar. Abu Bakar tidak menyebut namanya, sebaliknya mengatakan anak Abi Quhafah, semata-mata untuk merendah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperlekeh kedudukannya berbanding kedudukan seorang nabi. Itu sikap Abu Bakar. Cara dia hormat pada nabi itu begitu. Begitulah adab Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah patut bagi anak Abi Quhafah memimpin salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menjadi makmumnya. Dia merasa tak patutlah. Satu persoalan timbul di sini, bahawa bagaimana Abu Bakar boleh menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah telah mengisyaratkan kepadanya supaya terus menjadi imam? Oleh kerana persoalan ini mungkin timbul dalam benak seseorang dan ia menjadi mangsa prejudis terhadap Abu Bakar, jadi macam langgar perintah Nabi lah pula di satu segi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bertanya Abu Bakar. Kalau tidak mungkin orang faham Sayyidina Abu Bakar ni langgar perintah Nabi. Jadi dengan dia bertanya tu, jelahlah. Kenapa beliau menyalahi perintah baginda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu Abu Bakar sendiri yang membersih dan membela dirinya.
Kesimpulan yang dapat difahami daripada jawapan Abu Bakar ialah beliau lebih mengutamakan adab dengan Rasulullah SAW daripada yang lain-lain. Memang benar, baginda telah menyuruh beliau meneruskan salat, tetapi suruhan dan perintah itu tidak difahami Abu Bakar sebagai suruhan dan perintah yang wajib. Ia hanya sebagai penghormatan baginda kepadanya semata-mata. Dia faham gitu. Dan sekadar untuk menunjukkan itu sudah dapat dah. Dengan Nabi pesta dia jadi ganti dia, itu pun cukup dah. Lepas tu Nabi mari suruh dia duduk tetap, itu dah sampai dah maksud tu. Bukti bahawa perintah itu hanya sebagai penghormatan kepadanya ialah perbuatan Rasulullah. Bukti bahawa ini tidak sebagai wajib. Yang menyusup masuk melalui celah-celah saf hingga ke saf pertama. Ia menunjukkan baginda berhasrat menjadi imam sebenarnya. Cuma sebagai menghormati Abu Bakar, baginda mengisyaratkan kepadanya agar meneruskan salat. Setelah menghargai penghormatan dan restu Rasulullah SAW dengan mengangkat tangan memuji Allah, beliau terus mundur. Daripada tindakan Abu Bakar itu, para ulama menyimpulkan bahawa jika seseorang diperintah oleh orang yang lebih tinggi kedudukan daripadanya supaya melakukan sesuatu, sedang ia memahami perintah itu tidak lebih daripada menghormatinya semata-mata, maka tidak mestilah ia menurut perintah itu. Malah tidak menurut perintahnya, itulah yang dianggap lebih beradab, sebagai lebih beradab dan lebih matang dalam memahami maksud seseorang. Bagaimanapun perlu sekali diingat bahawa menjunjung perintah dengan melakukan apa yang disuruh juga sesuatu yang penting, kena ingat tu. Jadi tak kena gaya, kadang-kadang memang dia nak sungguh, kita langgar lah jadi. Jadi dia kena bijak kan situ. Saya nak wakar dia boleh katakan tepat lah. Tidak jadi bertembung. Dengan melakukan apa penting. Kerana itu, bila Al-Mughirah bin Syu'bah ditanya, pernahkah Rasulullah SAW bersembahyang dengan menjadi makmum kepada seseorang selain Abu Bakar? Abu Bakar tu ada, memang ada. Selain daripada Abu Bakar, adakah? Orang tanya sahabat. Maka jawab beliau, ya pernah. Semasa perang Tabuk, pernah Rasulullah SAW terlambat datang bersembahyang subuh. Lalu orang ramai bersembahyang dengan berimamkan Abdurrahman bin Auf. Inilah satu orang selain Abu Bakar, Nabi bersembahyang di belakangnya. Tapi bersembahyang di belakang pun bukan sempurna, bukan lengkap. Sebab Nabi ni kalau selagi dia ada, tidak orang lain. Kecuali dia tidak ada. Setelah menunaikan satu rakaat sembahyang subuh, aku dan Rasulullah SAW tiba-tiba datang kepada mereka. Abdurrahman mahu mundur, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan supaya beliau terus menjadi imam. Dengan isyaratlah, maka Abdurrahman terus menjadi imam hingga akhir. Rasulullah SAW sebagai masbuk, kita faham dah lah kiranya masbuk kan, telah menambahkan satu rakaat lagi setelah Abdurrahman memberi salam. Itu perbuatan Nabi yang kita tengok. Dia bukan saja ajar, dia sendiri pun buat lagu tu. Kalau dasar rakaat, tambah rakaat. Begitulah. Daripada dua peristiwa itu dapat disimpulkan bahawa dua orang sahabat agung Rasulullah SAW telah mengambil sikap dan langkah yang berbeza terhadap perintah baginda. Abdurrahman tunggu perintah, Sayyidina Abu Bakar tak tunggu perintah. Nampak berbeza kan tu? Abu Bakar pula telah mentarjihkan adab daripada yang lain-lain. Mungkin juga Abdurrahman bin Auf mentarjihkan perintah baginda kerana beliau telah pun bersembahyang satu rakaat. Itu sebab Abu Bakar tadi kan Nabi mari dia undur, tak ada satu rakaat pun. Baru duduk tengah Fatihah ataupun baru mula sembahyang. Sebab tu dia lebih baik undur. Dia berasa lebih baik undur. Sebab sembahyang yang lengkap akan dipimpin oleh Nabi SAW. Mundur ke belakang baginya boleh menimbulkan kecelaruan kepada para makmum. Berbeza dengan apa yang berlaku dalam peristiwa Abu Bakar, kerana Rasulullah SAW datang ke masjid ketika beliau baru memulakan salat. Dan berlaku juga seperti Abdurrahman bin Auf itu. Bila Nabi mari, Sayyidina Abu Bakar sudah sembahyang dah. Beberapa rakaat Nabi mari, dia nak undur, Nabi suruh dia duduk situ. Jadi dia teruskan. Mana Nabi ikut dia, Nabi jadi masbuk lah. Itu pada ketika sakit Nabi SAW ada berlaku. Setengah ulama kata paling tidak sekali atau dua kali yang memang Rasulullah ikut di belakang dia. Ikut di belakang dia.
Keadaan Rasulullah SAW ni berbeza lah kan dengan orang lain. Kalau orang lain duduk di belakang lah, sah belakang lah. Nabi SAW ni orang pergi, dia duduk sebelah Abu Bakar juga, sebelah Abu Bakar, tapi dia tu Abu Bakar pernah. Situ kelebihan Abu Bakar. Di saat-saat akhir Nabi SAW tu, Nabi pernah ikut dia semaya berjemaah. Baiklah, kita ambil pengajaran ni, panjang pengajaran sebenarnya. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah satu, panjang benar ni hari ni. Boleh ya? Boleh lah. Kalau tidak tak ada habis pula kan. Satu, kelebihan menyelesaikan masalah, jadi perselisihan masyarakat, dan kelebihan mendamaikan pihak-pihak yang berkelahi dan bertelaga. Tengok Nabi SAW pergi. Siapa tak boleh jadi tuim selepas. Sebab apa? Benda itu penting. Yang kedua, perpaduan masyarakat dan keharmonian rakyat perlu diutamakan daripada perkara-perkara lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tiga, kalau kita tengok sini dalam Hafiz Ibn Hajar ni pun banyak juga dia sebut. Tapi adalah salah sini kadang-kadang tak ada, sini ada sendiri 3 buat nombor. Saya buat nombor menjadi mudah kan. Yang ketiga, pemimpin negara sendiri harus berusaha memulihkan keadaan masyarakat daripada tidak baik kepada baik dan lebih baik. Ini tugas pemerintah, tanggungjawab pemerintah. Kita tengok Nabi macam mana. Yang keempat, usaha mendamaikan masyarakat lebih diutamakan daripada menjadi imam salat. Yang kelima, hadis ini menunjukkan sembahyang fardu yang sama dalam setengah keadaan boleh dipimpin oleh 2 orang imam, seorang lepas seorang. Seorang lepas dalam sembahyang itu juga. Yang keenam, imam ratib boleh menugaskan seseorang menggantikannya untuk memimpin salat fardu tertentu semasa ketiadaannya. Boleh. Jika ia kembali setelah naibnya memulakan salat, ia boleh memilih sama ada bangun menjadi makmumnya atau ia sendiri mengambil alih tempat naibnya, lalu menyambung sembahyang sebagai imam. Naibnya pula akan menjadi makmum seperti makmum-makmum yang lain tanpa memutuskan salat. Tanpa memutuskan salat, berhenti sembahyang lah, tak payah berhenti. Walaupun begitu, salat semua mereka tetap sah. Ini kalau mengikut pendapat Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Tabari. Kalau mengikut orang lain tak boleh. Sebab mereka kata ini khusus dengan Nabi. Jadi kesimpulan yang kita buat nombor 9 ni berdasarkan ijtihad mereka. Kita bagi saya kena utama Bukhari lah, sebab kita duduk cerita kitab dia. Apa nak utama orang lain? Kena sebut dia. Yang ketujuh, kelebihan Abu Bakar daripada sekalian sahabat yang lain. Yang ke-8, melaungkan iqamat dan bertanya imam tentang kesediaannya untuk memulakan solat berjamaah adalah termasuk tugas muazzin. Itulah yang terbaik. Walaupun boleh juga orang lain beriqamat, boleh juga. Tetapi hal lebih baiknya yang bantu, yang azan itulah juga yang beriqamat. Yang ke-9, keharusan bertasbih, mengucapkan subhanallah dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah ketika bersalat. Tasbih tu bila nak tegur, tahmid tu macam Abu Bakar tadi nak puji Allah. Boleh. Bahkan kita dalam sembahyang nak berdoa misalnya, lepas baca ayat ni, syurga, minta Tuhan bagi syurga, boleh, tak salah. Yang ke-10, keharusan berpaling sedikit kerana sesuatu sebab atau keperluan ketika bersolat, dengan syarat dada tidak beralih dari kiblat. Itu syarat. Kalau dada beralih dari kiblat, tak boleh, tak sah. Yang ke-11, keharusan menggantikan, kecuali kalau di belakangi kiblat. Kalau tadi, kalau batal sembahyang tu imam tu, imam saja, orang lain tak boleh. Dalam kebanyakan pendapat lah begitulah. Tapi ada juga pendapat yang banyak pendapat kan, boleh juga makmum. Tapi hak ketaranya tu imam je lah. Keharusan menggantikan imam dalam bersolat jamaah apabila imam mengalami sesuatu yang memastikan ia diganti. Yang ke-12, keharusan meredah saf-saf untuk sampai ke saf pertama, tetapi ia khusus dengan imam. Adapun bukan imam, maka makruh berbuat begitu. Ada juga kesnya, misalnya saf tak penuh, saf kosong, ada ruang, atau sekira zaman Covid ni kan, kira biasa lah. Jadi kita meredah untuk mengisi saf yang kosong, itu boleh, tidak makruh.
Itu tidak makruh. Jadi orang duduk dia kena faham apa redah ni. Jadi hak semua lek je kalau pandai kan hak duduk sembahyang redah tu je naik ke depan gitu baru senang orang di belakang ni. Itu menunjukkan penting sangat jaga memenuhkan saf ini sangat penting kan. Yang ke-13 keharusan imam mafdul, yakni imam yang kurang daripada makmumnya daripada segi kelayakan memimpin salat berjamaah boleh. Orang alim nak memimpin orang di belakang jadi imam yang alim boleh. Tak jadi masalah. Kalau kita tengok di Pakistan kan, kita pergi orang alim tak jadi tu imam. Itu imam tu khusus. Pasal apa susah juga orang alim ni dia banyak kerja benda lain kan. Banyak kerja benda. Kalau jadi tu imam juga payah. Tu guru besar-besar kan jadi makmum. Waktu imam tu dia alim juga tapi tidaklah sealim mak ni. Gitu. Yang ke-13 keharusan imam mafdul memimpin salat berjemaah. Yang ke-14 pemimpin hendaklah. Jadi tu imam ni budak boleh molek. Pasal apa dia boleh baca panjang misalnya dalam sembahyang tarawih ke apa. Jadi duduk di belakang ni alim-alim tak apa boleh. Yang ke-14 pemimpin hendaklah bertanya orang bawahannya tentang kenapa ia tidak menurut perintah yang diberikan kepadanya sebelum menempelak dan memarahinya. Itu cara adab yang kita belajar daripada hadis ni. Nabi tidak marah selalu. Apa aku riwayat dah kan. Duduk situ apa itu? Dia tanya apa? Jadi begitulah pemimpin pun kena tanya dulu. Jangan gaduh marah. Yang ke-15 memuliakan orang yang lebih tua dengan memanggilnya menggunakan nama panggilan kunyah yang elok-elok. Yang ke-16 pergerakan yang sedikit dalam solat tidak membatalkannya. Cuma kadar sedikit itu berbeza-beza pula. Berbeza-beza pula. Kalau mazhab Syafi'i 4 anggota yang besar 3 kali berturut-turut tak boleh batal. Tapi kalau anggota kecil misalnya jari banyak kali tak apa jari. Ini anggota kecil, anggota besar ni. Ni. Sebab tu dia boleh ingat dulu. Allahu Akbar. Duk gayung tangan. Tak boleh tu. Tak boleh. Kalau ikut Syafi'i sungguhlah. Kena jaga. Jadi sedikit banyak tu dia khilaf pula di situ. Kadar sedikit banyak tu. Yang ke-17 mengutamakan orang yang paling layak untuk memegang sesuatu tugas dan kerja. Jadi Nabi lantik atau suruh Abu Bakar tu memang tepatlah. Itulah yang paling layak. 18 mengangkat tangan ketika salat tidak membatalkannya. Mengangkat tangan. Yang ke-19 makmum yang merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada imam atau ia mahu menegur dan menarik perhatian imam dalam salat, hendaklah bertasbih. Itulah cara yang terbaik. Tapi kalau tu imam salah baca, orang panggil fathah. Itu orang panggil fathah, tegur tu imam baca. Itu tidak subhanallah. Tak apa, tak niat pun tak apa. Kalau niat lagi boleh. Begitu. Niat nak tegur boleh. Tapi setengah ulama kata tak boleh. Dia ada khilaf dah pula situ. Sebab tu kata memang banyak khilaf lah. Memang banyak khilaf. Baik. Yang ke-18 mengangkat tangan ketika salat tidak membatalkannya. Yang ke-19 makmum sudah dah. Hendaklah bertasbih. Kalau nak tegur tu imam salah bacalah. Itulah dia sakok ke baca. Itu orang panggil fathah. Fathah mana buka, mana tegur tu imam juga gitu. Yang ke-20 Imam Malik berpendapat perempuan juga seperti lelaki perlu bertasbih. Bukan bertasbih apabila mahu menegur imam. Kalau perempuan pun gitu, subhanallah juga dia kata. Tapi ini mengikut Imam Malik lah. Mengikut orang lain dia kata tasbih lah kalau perempuan. Bukan bertasbih apabila mahu menegur imam. Beliau berpegang dengan perkataan man yang tersebut di dalam hadis ini. Ia umum merangkumi lelaki dan perempuan. Tasbih menepuk tangan dalam solat dimansuhkan dengan sabda Nabi SAW. Man rabahu. Man. Kalau orang belajar bahasa Arab dia faham. Man itu tidak khusus dengan lelaki. Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Sesiapa yang menjadi makmum lalu ia merasa ada sesuatu yang tidak kena dalam solat, ia hendaklah bertasbih. Bagi saya, ini lebih kuat. Imam Malik lebih kuat.
Jadi orang perempuan tasbih jugalah. Walaupun dalam mazhab Syafi'inya gini, tasbih. Imam Malik faham daripada hadis ni. Dia kata umum, sebab tasbih itu tak sesuai. Dia sesuai dia luar semaya. Itu Nabi SAW ayat, cara buat gitu tu, cara buat orang perempuan di luar semaya. Bila nak menarik perhatian orang, dia buat gitu lah. Bukan Nabi nak suruh buat dalam semaya. Untuk perempuan dah serupa ya. Sebab tu kita rasa lebih sesuai waktu. Yang ke-21, keelokan bersyukur kepada Allah apabila anda dijadikannya seorang yang mempunyai kelebihan dalam agama. Itulah antaranya. Jadi kita alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi lewatlah sikit hari ni kan. Jadi hanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Kita akan sambung bab lain pula selepas ni insya-Allah. Wallahu a'lam.